Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Jadi hari ini kita berpeluang membincangkan ulang kaji berfokus SPM, matematik tambahan, kertas 1. Jadi cikgu sediakan soalan 1 hingga 5 untuk bahagian yang pertama ni. Okey, jadi cikgu harap video ni membantu pelajar-pelajar yang bakal menghadapi SPM. Okey, soalan yang pertama, diberi bahawa fungsi G adalah 2x tolak 8 dan fungsi H adalah 3x. Okey, cari nilai GH 2. Okey, cari nilai fungsi gubahan GH 2. Okey, jadi cara bekerja dia mudah saja. Cuba perhatikan huruf G lepas tu baru H. Jadi kita kira nilai H2 dulu. Kita kira nilai H2 dulu. Jadi 3 kali dengan X tadi, 3X jadi mana 3 kali 2. Dan kita kira lah jadi H2 kita dapatlah nilai image-nya 6. Okey? Okey, tips untuk anda untuk belajar. Okey, GH2 bermaksud G. Okey, H tu selepas G kita letakkan dalam kurungan. Jadi H2 letak dalam kurungan dan H2 kita dah kira dapat 6. Jadi maknanya kita tulis G kurungan 6. Jadi 6 tu adalah nilai X. Kita gantikan dalam fungsi G pula. So 2 kali 6 tolak 8 dan dapatlah nilainya 4. Itu soalan yang pertama. Sangat mudah. Okey. Okey, soalan kedua. Diberi fungsi songsangan F ataupun F kuasa N1 adalah 4 per 3 tolak X, di mana X tidak boleh bersama dengan 3. Arahan dia minta anda carikan fungsi F semula. Jadi diberi songsang F, cari F semula. Jadi maknanya kita buat songsang balik fungsi songsang F ni. Jadi mula-mula kita jadikan Y dalam sebutan X dulu. Jadikan Y dalam sebutan X dulu. Tapi cikgu tulis Y itu selepas 4 per 3 tolak X tu, baru cikgu tulis sama dengan Y. Okey, jadi mudah saja. Yang ni ada pecahan, penyebutnya 3 tolak X, cikgu darab silang ke atas. Daratkan ke huruf Y tu. Jadi bila kita buat kembangan, kita kembangkan dia. So 4 sama dengan, so mana 3 kali Y, 3Y. Negatif X kali Y dapat negatif XY. Sekarang tu sasaran kita nak jadikan X pula sebagai subjek. Sebagai perkara rumus. So, mana yang ada huruf X, kita pindahkan ke kiri tanda sama. Yang tidak ada X macam 4 tu, kita pindahkan ke kanan. Duduk mesti belah kanan tanda sama. Alright? So, mana dapatlah 4XY kita bersama dengan 3Y tolak 4. Sebabkan X nak jadikan sebagai subjek, sebagai perkara rumus. So, kita tulis X sama dengan 3Y tolak 4 per Y. Seterusnya, kita tulis balik X, kita tulis balik Fx sama dengan tadi yang mana-mana ada huruf Y, kita gantikan dengan huruf X. So dapatlah 3X tolak 4 per X. Dan di mana X-nya tidak boleh bersama dengan sifar. Itu soalan yang pertama. A. Okey, boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang bahagian B pula. Okey, soalan B. Cari nilai X di mana Fx-nya bersama dengan negatif 2. Fungsi F anda dah dapat tadi, iaitu 3X tolak 4 per 3X tolak 4 per X. Jadi kita samakan dengan negatif 2. Jadi sekarang soalannya, cara nak selesaikan nilai X-nya. Jadi ni ada pecahan lagi sekali dan di bawah penyebut tu ada X. Kita darab silang ke negatif 2. Okey, jadi X darab negatif 2. Kita dapatlah 3X tolak 4 bersama dengan negatif 2X. Selesaikan. Jadi negatif 2X kena pindah ke kiri, jadi dia campur. So 3X campur 2X dapat 5X. Dan negatif 4 tidak ada X, kita pindah ke kanan, jadi sama dengan 4. Dan akhirnya kita boleh kira, jadi X-nya mestilah dapat 4. Sebab darab 5 bahagi 5. So X-nya 4 per 5 ya. Itu soalan yang kedua. Alright. Okey, boleh belajar? Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang ketiga.
Okey, soalan ketiga ada kata kunci persamaan kuadratik. Okey, katalah diberi P(x) kuasa 2 tambah kurungan 1 tolak 2P itu dalam kurungan X. Tambah dengan P tambah 1. Hati-hati, P itu tidak ada X dan 1 ni pun tak ada X. So, sama dengan kosong. Kunci dia yang sangat penting, dua punca sama. Dua punca sama. Arhan cari nilai P. Kita nak kira nilai P. Dia tak kata cari nilai-nilai. Dia kata cari nilai. Jadi mana ada kemungkinan, besar kemungkinan ini ada berkaitan dengan persamaan linear sahaja. Kalau dia kata cari nilai-nilai P, pelajar akan dapat persamaan kuadratik. Mudah, kunci di situ, trik dia. Jadi sebelum kita kena pasti dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Sebab soalan yang diberi itu sudah dalam bentuk persamaan kuadratik. So nilai A kita tengok X kuasa 2. So nilai A kita B, P. Manakala nilai P adalah per kali X, iaitu 1 tolak 2P. Dan C dalam contoh dalam soalan ni adalah P tambah 1. Okey, P tambah 1 itulah nilai C-nya. Dan seterusnya, kita gunakan B kuasa 2 tolak 4AC ni. Gunakan hukum ni bersama dengan kosong. So, kita gantikan yang mana huruf B dan huruf A dengan C. Kita ganti dengan yang nilai A, B, C yang kita dapat tadi. Okey, di sini ada kuasa 2. Ada hati-hati. Yang ni kita kena buat kembangkan. Okey, kita kembangkan elok. Okey, 1 tolak 2P dalam kurungan kuasa 2. Kita kembangkan. Bolehlah gunakan A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Sebab itu format untuk A tolak B kuasa 2 tadi. Manakala yang lain, negatif 4 kali P kita darab dulu. Kemudian baru negatif 4 kali P, negatif 4 kali positif 1. Jadi kalau kita kembangkan betul, kita akan dapat 1 tolak 4P tambah 4P kuasa 2. Yang ini untuk 1 tolak 2P kuasa 2 tadi. Manakala yang seterusnya adalah negatif 4P kali P dapat negatif 4P kuasa 2. Hati-hati bila pelajar mendarabkan negatif darab positif tu. Negatif 4P darab positif 1 dapat negatif 4P. Dan bersama dengan kosong. Kita ringkaskan. 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 habis. Okey. So yang tinggal 1 tak ada apa nak tambah. Tetapi negatif 4P tolak 4P dapat negatif 8P. Dan selesaikan, maka P kita sama dengan 1/8. Alright. Okey. Boleh. Kita terus soalan 4. Okey, cari julat nilai X. Okey, julat. Bila sebut julat, mesti ada ketaksamaan. Jawapan akhir tidak boleh tanda sama, tidak boleh tanda persamaan. So, soalannya, 3X kuasa 2 tolak 5X tolak 16 melebihi atau lebih besar daripada X kurungan 2X tambah 1. Okey, jadi soalan begini, pelajar perlu kembangkan dahulu. Buat proses kembangan yang X darab 2X, X darab 1. Okey. Seterusnya, kena pindahkan semua ke kiri. Dan di sebelah kanan, jadikan dia sifar, kosong saja. Okey, dan ringkaskan. Pastikan pelajar boleh membentukkan dalam bentuk persamaan kuadratik. So, dapatlah X kuasa 2 tolak 6X tolak 16 melebihi kosong. Okey, ini bentuk persamaan kuadratik. Okey. Seterusnya pelajar, bila dah bentuk kita boleh selesaikan. Boleh selesaikan gunakan kaedah pemfaktoran kalau pelajar boleh, ataupun pilihan yang lain guna rumus. Kita akan dapat nilai X kita. So nilai X-nya 1 tu 8, satu lagi negatif 2. Hati-hati, 8 positif, negatif 2 tu negatif. Okey. So bila buat julat, kita tulis X kurang daripada negatif 2. Okey, koma ataupun tulis atau pun tak apa. X melebihi atau lebih besar daripada 8. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, cikgu beri nota sikit di bawah tu. Jadi pelajar boleh, harap boleh bantu pelajar buat ulang kaji. Okey. Okey, soalan yang kelima, minta kita selesaikan. Okey, selesaikan persamaan. Okey, contoh dalam soalan ini, 2 kuasa 3X bersamaan dengan 16 tambah
2 kuasa 3X tolak 1. Perhatikan, di antara 16 dengan 2 kuasa 3X tolak 1, tidak ada darab, tidak ada bahagi, ada tambah. Jadi yang ni tidak boleh gunakan log. Okey, kaedah log tak boleh. Kita mesti gunakan kaedah yang lain. Okey. Jadi cara dia, yang 2 kuasa 3X tolak 1, kita boleh gunakan hukum indeks. Yang di mana bila A kuasa M bahagi A kuasa N, hukumnya adalah A kuasa 2M tolak N. Jadi maksudnya, kalau pelajar jumpa A ada kuasa tu ada negatif, ada tolak, jadi kita gunakan A kuasa M per A kuasa N. Cara dia. Jadi maknanya 2 kuasa 3X tolak 1 boleh jadikan kepada 2 kuasa 3X per 2 kuasa 1. Okey. Seterusnya, kita gunakan teknik gantian. Kita andaikan 2 kuasa 3X itu katakanlah sebagai huruf A. Andaikan sajalah. Jadi maknanya, jadi A sama dengan 16 tambah, okey hati-hati per 2 kuasa 3X sebagai A per 2. Kenapa 2? Sebab 2 kuasa 1 tu 2. Alright. Okey. Dan kes ni cikgu darab semua dengan 2. Jadi kita akan dapat 2A sama dengan 32 tambah A. Dan cikgu boleh selesaikan A-nya 32. Yang ni belum selesai lagi. Jangan lupa. Yang ni kita nak cari X. Bukan cari A besar tu. Jadi A tadi adalah mewakili 2 kuasa 3X. Manakala 32 boleh juga diubah pada 2 kuasa 5. Alright. Boleh? Okey. Jadi sekarang asas sudah sama. Kita bandingkan kuasa saja. So, maknanya 3X sama dengan 5. Dan kita boleh selesaikan X-nya sama dengan 5 per 3. Okey. Jadi inilah contoh yang kelima untuk bahagian pertama kita. Jadi kita akan sambung pada video yang berikutnya nanti, insya-Allah. Jadi pelajar, jadi sekian untuk hari ini sahaja. Kali ini kita akan sambung lagi insya-Allah. Dan cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih.